Hai, Assalamualaikum. Salam ukuah dan salam kasih sayang. Saya moderator anda, Nurul Nadirah binti Jamaluddin. Forum pada hari ini akan membincangkan satu topik yang sangat menarik, iaitu tentang LGBT dan pengaruhnya terhadap gaya hidup masyarakat. Sebelum itu, saya akan perkenalkan panel-panel kita yang cantik lagi bijaksana. Panel pertama, Nur Izzah binti Mat Yunus. Panel kedua, Nurul Amirah binti Samsul. Panel ketiga, Nur Nazifah Nasrin binti Adnan. Dan panel terakhir kita iaitu panel keempat, Nur Sazwani binti Samsul Bahri. Begitu ramai sekali ya panel-panel kita. Sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut, saya akan kupaskan secara umum tentang LGBT dan apa yang masukkan dengan LGBT. Sebenarnya, isu LGBT ini telah menjadi satu isu yang sangat besar di negara kita. Hal ini kerana mereka telah menjadi semakin berani mendedahkan identiti mereka dan terdapat juga segelintir masyarakat yang menyokong mereka secara terang-terangan. Apa yang maksudkan dengan LGBT ni? LGBT ni terdiri pada lesbian, gay, bisexual dan transseksual. Lesbian adalah perempuan yang mempunyai tarikan seksual terhadap perempuan, manakala gay pula adalah sebaliknya. Iaitu, gay berdefinisikan sebagai lelaki yang mempunyai tarikan seksual terhadap kaum sejenisnya. Bisexual pula adalah individu yang melakukan hubungan seks dengan lelaki dan wanita. Golongan ini tertarik terhadap kedua-dua jantina, dan yang terakhir adalah transseksual. Transseksual adalah individu yang berpenampilan dan mempunyai perasaan sebagai anggota jantina yang bertentangan dengannya, sehingga kan ada yang sanggup menukar organ jantina mereka. Seterusnya, kita mempersilakan panel pertama kita iaitu Cik Izzah. Boleh Cik terangkan tentang sejarah LGBT dalam agama Islam dan isu semasa yang berkait dengan LGBT di negara kita? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Izzah ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah LGBT. Setiap perkara yang berlaku sudah semestinya mempunyai sejarah mereka yang tersendiri. Begitu juga yang terjadi kepada isu LGBT ini. Sejarah LGBT bermula pada zaman Nabi Lut AS yang telah diceritakan di dalam kitab suci Al-Quran tentang kaum baginda yang telah dimusnahkan oleh kerana kemungkaran untuk mengikuti ajaran baginda. Nabi Lut AS telah diutuskan oleh Allah SWT untuk berdakwah kepada penduduk di Sadum, di mana ia merupakan kaum yang banyak melakukan perbuatan keji dan melampaui batas, dan juga kaum pertama yang melakukan hubungan sejenis antara sesama lelaki dan perempuan, ataupun dikenali sebagai homoseksual. Homoseksual ini terjadi pada zaman Nabi Lut AS adalah kerana wujudnya perasaan terhadap sesama jenis dan tidak mengawal nafsu sendiri. Ia juga disebabkan kedegilan untuk menerima dan mengikuti ajaran yang disampaikan kepada mereka. Mereka terus melaksanakan perbuatan keji yang terpesong dari ajaran Nabi Lut AS secara besar-besaran tanpa rasa malu. Pada era globalisasi ini, isu mengenai LGBT semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat sekitar. Isu ini bukanlah isu yang baru di Malaysia, malah ia telah lama bertapak di negara ini yang memberikan kebimbangan kepada masyarakat kerana ianya semakin hari menjadi semakin parah. Kerana budaya ini sememangnya terpesong daripada budaya masyarakat di Malaysia dan akan memberikan kesan yang buruk dari segi akhlak, perbuatan dan iman masyarakat sekitar. Pertambahan golongan ini menyebabkan isu tersebut semakin popular di kalangan rakyat Malaysia yang menyebabkan timbulnya berbagai isu dan permasalahan dalam masyarakat. Mereka memperjuangkan isu hak kebebasan mereka dengan berani dan lantang dan juga menuntut hak kebebasan seperti aktiviti seks sesama jantina, pengiktirafan terhadap hubungan sesama jenis atau berlainan jenis, perkahwinan sesama jantina, pengambilan anak angkat, membenarkan gay dan lesbian untuk berkhidmat dalam tentera dan macam-macam lagi. Oleh itu, sistem perundangan di Malaysia telah meletakkan LGBT ini di bawah kesalahan undang-undang agama yang telah disahkan dalam setiap akta, enakmen dan ordinan negeri-negeri di seluruh Malaysia. Sungguh panas sekali ya isu semasa tentang LGBT ni negara kita. Setiap yang berlaku mesti ada faktornya, bukan? Boleh panel kedua kita Cik Amirah terangkan sedikit tentang faktor seseorang itu boleh terjerabak dengan LGBT. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Amirah binti Syamsul. Terlebih dahulu saya ingin berterima kasih kerana sudi untuk menjemput saya menerangkan tentang faktor-faktor LGBT dalam masyarakat Malaysia pada hari ini. Faktor yang boleh dikaitkan adalah dengan pengaruh budaya barat yang boleh kita lihat pada hari ini disebarkan melalui media massa seperti televisyen.
Tayangan ataupun filem yang mempunyai isu-isu seperti hubungan sama jenis ini tidak ditapis dek kerana adegan-adegan seperti ini tidak terlalu menyelah ataupun terlalu sedikit dalam sesuatu filem itu. Di samping itu, ada juga pihak yang memberi pilihan kepada para penonton untuk menonton filem yang mempunyai adegan-adegan seperti ini dengan mengenakan bayaran disebabkan oleh tidak sesuai untuk ditonton oleh remaja ataupun individu di bawah umur. Seterusnya boleh dikaitkan dengan faktor kenapa LGBT ini masih berlaku dalam masyarakat Malaysia disebabkan oleh pegangan agama ataupun motivasi diri yang tidak kuat dan tidak jelas dalam diri. Hal ini kerana institusi keluarga ataupun masyarakat yang sering mengabaikan ajaran agama yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Kesannya, seseorang itu akan mudah terpesong daripada ajaran agama dan landasan yang betul. Sesungguhnya ilmu itu milik Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki segala-galanya. Sudah menjadi tanggungjawab seseorang individu itu sebagai seorang khalifah di muka bumi ini untuk menuntut ilmu supaya kehidupan di dunia ini sentiasa diterangi oleh cahaya ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, faktor yang boleh dikaitkan adalah hukuman ataupun undang-undang salah laku yang tidak diperketatkan dalam sesebuah negara yang menyebabkan golongan LGBT ini giat melakukan aktiviti terutamanya di media sosial. Sesungguhnya media sosial ini adalah antara salah satu tempat permulaan di mana mereka ini mula terjebak dengan LGBT. Baiklah, saya dengan ini menjemput panel seterusnya untuk menerangkan kesan LGBT dalam masyarakat Malaysia pada hari ini dengan lebih jelas dan lebih teliti. Sekian, terima kasih. Baiklah Cik Amirah, terima kasih atas perkongsian tersebut. Kita teruskan lagi dengan kesan LGBT. Boleh Cik Nazifah terang dengan lebih lanjut tentang kesan tersebut? Terima kasih Saudari Nadirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nazifah Nasri binti Adnan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama di dalam forum ini. Di sini, saya ingin menyampaikan kesan LGBT terhadap diri, agama, masyarakat dan negara. Apa yang menyedihkan ialah semakin ramai individu yang terlibat di dalam kancah LGBT. Individu yang turutkan nafsu songsa mereka telah mencemarkan dan menjatuhkan maruah diri mereka sendiri. Selain daripada itu, mereka juga turut dipandang serong dan dibuang oleh masyarakat. Kebanyakan golongan homoseksual amat berisiko tinggi untuk mendapat penyakit kelamin, HIV dan hepatitis B. Ini menunjukkan bahawa bahayanya jika seseorang itu terlibat dalam LGBT. Perbuatan LGBT ini merupakan perbuatan yang dilaknat dan diharamkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala secara terang maupun tersembunyi. LGBT ini semakin berleluasa dan ini menyebabkan imej dan maruah agama Islam tercalar. Agama Islam semakin pudar hari demi hari kerana terdapat sesetengah umat Islam yang sanggup keluar daripada agama Islam, iaitu murtad kerana ingin memperjuangkan hak LGBT di dalam kehidupan mereka. Pada era kini, golongan LGBT menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok untuk mempengaruhi masyarakat. Terdapat sesetengah masyarakat yang masih memperjuangkan kebenaran dan ingin LGBT diterima di dalam agama Islam. Perkara ini telah memecah belahkan perpaduan di antara masyarakat. Selain daripada itu, LGBT ini juga turut menggunakan tandas wanita atau lelaki yang bukan daripada jantina asal mereka. Hal ini mencetuskan kemarahan masyarakat kerana menyentuh sensitiviti mereka. Fenomena LGBT ini memberi kesan yang mendalam terhadap negara Malaysia. Sebagaimana yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara Islam. Jadi, ini memberi kesan yang negatif terhadap negara kerana perbuatan ini bertentangan dengan syariat Islam. Jika perbuatan ini berterusan, tidak mustahil Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bala ke negara kita sebagaimana yang telah berlaku ke atas kaum Nabi Lut alaihi salam. Sekian daripada saya. Terima kasih. Setiap perkara yang berlaku mesti ada dalam penyelesaiannya, bukan? Boleh panel keempat kongsikan sedikit tentang langkah-langkah bagaimana untuk mengatasi LGBT? Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaedah mengatasi LGBT merupakan topik yang akan saya bentangkan pada hari ini. Perkara pertama yang perlu dilakukan bagi membantras LGBT ini adalah dengan mengadakan kempen kesedaran dan menggalakkan lagi majlis ilmu. Dapat dilihat pada tujuan utama pelaksanaan aktiviti ini adalah untuk memberi kesedaran kepada mereka di samping dapat menambahkan lagi ilmu serta pengetahuan tentang betapa bahayanya perlakuan LGBT ini bagi setiap insan. Kaedah kedua yang akan dibentangkan dalam usaha untuk membantras LGBT ialah dengan mengadakan sesi kaunseling dan terapi kepada golongan ini. Bagi menelusuri kaedah ini dengan lebih mendalam, dapat ditekankan bahawa golongan LGBT ini juga mempunyai hak dalam mendapatkan bimbingan serta terapi atau lebih jelas lagi bagi mendapatkan rawatan. Apabila mereka bertemu dengan pakar psikiatri misalnya, secara tidak langsung akan dapat mencegah seseorang itu daripada berasa keseorangan dan selanjutnya melakukan perkara yang tidak sepatutnya terhadap diri mereka sendiri. Selain itu, pada masa ini juga mewujudkan segala bentuk diskriminasi terhadap pelbagai jenis penularan yang ada unsur-unsur LGBT merupakan suatu perlakuan yang sangat tepat. Dalam hal ini, pihak berwajib seharusnya memainkan peranan dengan mengenakan tindakan yang tegas sekiranya terdapat sebarang aktiviti yang berniat untuk mempromosikan lagi LGBT. Hakikatnya, diskriminasi atau dalam erti kata yang mudah, membenci LGBT ini tidaklah menjadi tujuan utama dalam kalangan masyarakat, tetapi adalah semata-mata untuk menegaskan bahawa perlakuan LGBT ini sememangnya salah dan tidak sepatutnya diamalkan di Malaysia yang menjadikan agama Islam itu sebagai agama rasmi negara. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Begitu jelas sekali penjelasan yang telah diberikan oleh panel-panel kita. Terima kasih kepada semua ahli panel. Jadi, itulah yang kita telah kupaskan dalam forum kita pada hari ini. Isu LGBT tidak seharusnya dipandang ringan oleh orang ramai. Hal ini kerana perkara ini telah memberi kesan negatif kepada masyarakat dan telah memburukkan nama baik Malaysia dan agama Islam. Sebagai umat Islam, kita mestilah menambahkan ilmu agama supaya kita tidak mudah terpesong dan terikut dengan perkara yang tidak baik. Kita haruslah sentiasa menjaga kesucian agama Islam agar kita sentiasa dipandang tinggi oleh orang ramai. Sekian forum kami. Terima kasih.